Tahukah anda, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, merupakan individu di sebalik penemuan makam Masuri yang terbiar usang sebelum ianya dibayar pulih dan menjadi satu pusat pelancongan? Bagi anda yang baru menjumpai channel kami, silakan subscribe dan share serta like video ini untuk membantu kami dilihat oleh algoritma YouTube. Sebut mengenai Pulau Langkawi, mesti anda tahu tempat pelancongan ini sangat popular dengan kisah legenda tentang seorang wanita bernama Masuri. Kalau dahulu, orang banyak menyangkakan kisah ini adalah dongeng semata-mata. Namun, hakikatnya ia bukanlah satu cerita dongeng. Kejadian Masuri dikatakan berlaku semasa zaman pemerintahan Sultan Abdullah Mukarram Shah ketiga, iaitu pada tahun 1235 Hijrah. Masuri digambarkan sebagai wanita yang sangat jelita, sopan budi pekerti dan digilai ramai teruna, termasuk penghulu Langkawi pada waktu itu, Datuk Pekermajaya yang berhajat mahu menjadikan Masuri isteri keduanya. Bagaimanapun, perkara itu menimbulkan kemarahan isterinya, Wan Mahora, yang tidak bersetuju dengan hal itu. Kerana tidak mahu menimbulkan kekicauan dan mahu menjaga kedudukannya, Datuk Pekermajaya pun mencadangkan Masuri untuk berkahwin dengan adiknya, Wan Darus yang merupakan seorang panglima perang. Masuri dan Wan Darus pun berkahwin. Namun, Wan Mahora masih lagi menyimpan rasa cemburu dan benci terhadap Masuri. Pada satu hari, Wan Darus diperintahkan ke luar negeri untuk pergi berperang. Masuri pula ketika itu sedang hamil dan membuat keputusan untuk tinggal di rumah ibu bapanya untuk melarikan anaknya, Wan Hakim. Di rumah ibu bapa Masuri, ada seorang pekerja yang bernama Deraman yang suka bersyair dan berdendang, membuatkan nama keluarga Pandak Mayah iaitu bapa Masuri menjadi bualan di seluruh pelusuk Langkawi. Wan Mahora yang merasakan kedudukannya terancam sebagai seorang isteri pembesar mula mengatur langkah jahatnya dengan menabur fitnah. Kononnya Masuri menjalankan hubungan sulit dengan Deraman. Datuk Pekermajaya yang percaya hasutan isterinya itu lantas menyuruh orang-orangnya menangkap Masuri dan mengikatnya pada sepohon pokok untuk dibunuh di Padang Masirat. Datuk Pekermajaya mempunyai kuasa besar di pulau itu. Jadi, tiada siapa pun boleh menghalang hukuman itu. Hukuman itu juga turut disaksikan oleh penduduk kampung. Ibu bapa Masuri yang terkejut dengan penangkapan itu terus menawarkan hartanya supaya Masuri dibebaskan, tetapi ditolak oleh Datuk Pekermajaya. Di sinilah berlaku kejadian aneh di mana segala keris dan tombak yang digunakan untuk menikah Masuri tidak berjaya menembusinya. Masuri terus-menerus diseksa berhari-hari lamanya sehinggalah Masuri mendedahkan rahsia hanya keris pusaka milik keluarganya sahaja boleh membunuhnya. Setelah mereka mendapatkan keris itu, Masuri terus ditikam di rusuk kiri dan dada. Sebelum ajal, Masuri sempat melafazkan sumpah, "Aku reza matiku jika benar aku bersalah. Tetapi jika aku dianiaya, aku haramkan darahku mengalir ke muka bumi ini. Aku bersumpah bumi Langkawi tidak akan aman dan menjadi padang jarak padang terkukur selama 7 keturunan." Dikatakan darah yang mengalir keluar pada badan Masuri berwarna putih dan ada juga yang mendakwa darah itu terapung dan tidak menitik ke bumi. Sebaik sahaja Masuri meninggal dunia, ribut dan hujan petir dikatakan turun selama berhari-hari. Melihat situasi itu, tahulah penduduk kampung bahawa Masuri tidak bersalah dalam hal ini dan menjadi fitnah Wan Mahora. Datuk Pekermajaya juga menyesal, namun semuanya sudah terlambat. Seminggu kemudian, Wan Darus yang pulang daripada perang sangat sedih apabila mengetahui nasib isterinya yang difitnah dan dibunuh oleh abangnya sendiri. Dia lantas membuat keputusan berpindah daripada Langkawi bersama anaknya. Tidak lama selepas itu, Langkawi diserang oleh tentera Siam hingga mengalami kemusnahan yang teruk. Datuk Pekermajaya dikatakan ditangkap oleh tentera Siam, diseksa dan mayatnya dicampak di Sungai Langkanah. Sejak dari itu, Langkawi dikatakan tidak pernah aman dan sering berlaku kegiatan lanun. Malah, ada juga yang menggambarkan Langkawi sebagai tempat yang mempunyai lebih banyak kerbau daripada manusia. Hujan pun dilaporkan tidak turun hinggakan tanah menjadi kering dan merekah. Salah seorang anak jati Langkawi, Saidin, mengakui bahawa dulu suku daripada daratan Langkawi kelihatan seperti gurun dan dipenuhi dengan pasir putih. Namun, selepas 1960-an, pasir itu mula hilang dan rumput pula mula tumbuh. Dia percaya perubahan itu mungkin kerana sumpah Masuri sudah pun tamat.
Tunku Abdul Rahman merupakan antara individu yang tertarik dengan kisah legenda Masuri ini. Ketika itu, Tunku baru saja menjadi pegawai daerah di Langkawi pada tahun 1935. Beliau diarah dipindah ke pulau kecil dan daif itu kerana tindakannya berkahwin dengan orang bukan Melayu melanggar larangan keluarga diraja. Langkawi ketika itu kurang penduduk, tak banyak tanaman dan tiada jalan raya. Tunku cuba meminta dana kerajaan untuk memajukan daerah itu tetapi ditolak. Apabila mendengar tentang Sumpahan Masuri, Tunku mengambil inisiatif sendiri berusaha berbulan-bulan lamanya untuk mencari kubur Masuri di seluruh Langkawi. Tunku akhirnya berjaya menemui sebuah kubur misteri di daerah Ulu Melaka yang tersembunyi dikatakan milik Masuri. Sedih melihat kubur wanita legenda itu seolah-olah tidak terjaga, Tunku membuat keputusan mengumpah kontraktor bernama For Sing Tiong untuk membina makam dan batu nisan buat Masuri. For bagaimanapun menolak bayaran demi memberi penghormatan kepada Masuri. Setelah siap pembinaan makam itu, Tunku sendiri mengumumkan bahawa Sumpahan Masuri itu telah berakhir dan sudah tiba masanya untuk Langkawi mengecapi kemajuan. Ajaibnya, kerana kebaikan mereka itu, kehidupan Tunku dan For berubah menjadi lebih baik tidak lama selepas itu. For dilaporkan memenangi banyak kontrak besar dan menjadi antara ahli perniagaan terkaya di Alustar. Manakala, Tunku pula mendapat perhatian orang ternama, antaranya pemangku penasihat British di Kedah, S.W. Jones yang terpikat dengan inisiatif Tunku dalam memajukan Langkawi hingga dilantik menjadi pegawai daerah Sungai Petani. Ada juga yang percaya, kebaikan yang Tunku lakukan di Langkawi dibalas dari segi kebijaksanaan dan kekuatan Tunku ketika memimpin tanah Melayu untuk mendapatkan kemerdekaan. Ini kerana ada cerita mendakwa Tunku pernah bermimpi berjumpa dengan Masuri. Dalam mimpi itu, Masuri memberitahu Tunku yang tanah Melayu tak akan merdeka selagi ada bulan dan matahari. Dengan petua itu, Tunku mengadakan rundingan untuk mendapatkan kemerdekaan dengan British. Sejauh mana kebenaran mimpi yang disebut-sebut ini, wallahualam. Apa yang pasti, kisah Masuri begitu dekat di hati Tunku. Selepas kemerdekaan dan semasa menjadi Perdana Menteri, Tunku berusaha memajukan Langkawi dengan menyediakan jalan, bekalan air dan pelbagai kemudahan yang lain. Malah, hotel dan tempat bermain golf turut dibina bagi mengembangkan Pulau Langkawi sebagai salah satu tempat tarikan pelancong. Di akhir usianya, Tunku juga sempat menghasilkan karya dan menerbitkan filem Sumpahan Masuri pada tahun 1989. Pada hari ini, makam Masuri menjadi antara destinasi pelancongan utama di Langkawi. Di sini juga, pengunjung boleh melawat muzium, perkampungan Melayu tradisional dan Telaga Masuri. Sekiranya Tunku tidak mencari kubur Masuri suatu ketika dahulu, mungkin kisahnya akan hilang di telan zaman. Seperti yang kita tahu, kisah Masuri mempunyai pelbagai versinya. Namun apa yang pasti, wanita itu menjadi mangsa fitnah kerana hasad dengki. Akhirnya, kejahatan itu dibalas dengan penyesalan. Itu saja tentang kisah Masuri dan kaitannya dengan Tunku Abdul Rahman. Jika anda ada sebarang kisah yang ingin kami kupaskan, sila letak di ruangan komen di bawah. Sekali lagi, kami ingin meminta anda untuk subscribe dan share channel kami kepada rakan anda. Terima kasih kerana menonton. Salam.